Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassanah Bolkiah Muizzaddin Wad Daulah Ibni Almarhum Sultan Haji Omar Ali Saifuddin Sa'do Khairuddin Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam akan berangkat ke London, United Kingdom bagi menghadiri istiadat pemakaman negara bagi Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Queen Elizabeth II, iaitu seorang ratu dan juga bonda kepada Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda King Charles III, King of the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland. Istiadat pemakaman negara yang akan berlangsung di Westminster Abbey, London pada 19 September 2022 itu juga dijangka dihadiri oleh ahli-ahli kerabat diraja dan ketua-ketua negara dari seluruh dunia. Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Queen Elizabeth II mangkat pada usia 96 tahun pada hari Khamis 8 September 2022 pukul 6.30 petang waktu setempat di Balmoral Castle, Scotland. Baginda merupakan pemerintah British yang paling lama memerintah dalam sejarah, iaitu menjangkau 70 tahun dan 214 hari bermula dari 6 Februari 1952 sehingga 8 September 2022. Kemangkatan Baginda merupakan satu kehilangan yang amat besar kepada masyarakat antarabangsa AMNIA termasuk yang berada di negara Brunei Darussalam. Sepanjang pemerintahan, Baginda dikenali sebagai seorang pemimpin berwibawa dan unggul dari segi budi pekerti, berhemah dan berpengetahuan tinggi. Hubungan istimewa dan akrab antara kerabat diraja negara Brunei Darussalam dan United Kingdom sudah sekian lama terjalin sejak berkurun lamanya, yang juga merupakan satu sejarah besar yang penting dengan kedua-dua buah negara bekerjasama secara meluas, terutama dalam pelbagai bidang seperti pertahanan, pendidikan, perdagangan dan pelaburan. Hubungan akrab ini akan terus dijadikan ristaan sejarah sebagai pemangkin dalam mencapai kesejahteraan dan kemakmuran bersama. Ini dapat dilihat melalui beberapa siri keberangkatan yang lalu seperti keberangkatan negara Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Queen Elizabeth II ke negara Brunei Darussalam pada tahun 1972 dan 1968. Dan keberangkatan Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam mengadakan perjumpaan bersama Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Queen Elizabeth II di Buckingham Palace pada 14 Disember 2017 serta menghadiri majlis Her Majesty The Queen's Dinner bagi meraihkan ketua-ketua kerajaan yang menghadiri mesyuarat ketua-ketua kerajaan Commonwealth CHOGM di London pada 19 April 2018. Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Bendahara Seri Maharaja Permaiswara Pengiran Muda Haji Sofri Bolkiah Ibni Almarhum Sultan Haji Omar Ali Saifuddin Sa'do Khairuddin Presiden Majlis Olimpik Kebangsaan Negara Brunei Darussalam bersabda menyeru persatuan-persatuan sukan kebangsaan supaya sentiasa memastikan dan membuat perancangan yang lebih terperinci terhadap atlet-atlet mereka. Ini sabda Duli Yang Teramat Mulia sangat penting bagi mana-mana atlet dalam membuat persediaan bagi menghadapi pertandingan sama ada bagi jangka masa pendek dan jangka masa panjang. Duli Yang Teramat Mulia bersabda demikian pada mesyuarat post-mortem Sukan Commonwealth kali ke-22 kemarin. Mesyuarat berlangsung di Stadium Negara Hassanah Bolkiah, Brakas. Dalam sabda, Duli Yang Teramat Mulia menekankan persatuan-persatuan sukan kebangsaan tidak seharusnya berharap kepada bantuan daripada pihak Kementerian Kebudayaan Belia dan Sukan dan juga Jabatan Belia dan Sukan dalam membuat persediaan dan perancangan. Malahan, persatuan-persatuan terlibat, sabda Duli Yang Teramat Mulia, perlu mempunyai sikap dan sifat proaktif dalam mencari jalan dan berusaha bagi kepentingan
dan menjaga kebajikan atlet-atlet. Duli Yang Teramat Mulia menekankan pertelingkahan tidak akan mendatangkan hasil, malahan hanya akan membawa kepada kejatuhan. Justru Persatuan Persatuan Sukan Kebangsaan hendaklah sentiasa kreatif dalam mencari jalan penyelesaian bagi memastikan keharmonian antara persatuan dan atlet sentiasa terjalin. Mesyuarat mendengarkan laporan sukan Commonwealth oleh Dayangku Siti Amal Jariah binti Pengiran Haji Mat Jenin selaku Chef di Mission. Dalam laporannya, beliau antara lain menyembahkan beberapa cadangan bagi meningkatkan pencapaian atlet. Antara yang hadir Pengiran Muhammad Amir Rizal bin Pengiran Haji Mahmud, Setiausaha Tetap Kesukanan Kementerian Kebudayaan Belia dan Sukan selaku pengerusi jawatan kuasa tertinggi penilaian dan pemilihan atlet kebangsaan. Status harian norma baharu COVID-19. 3 kes berada dalam kategori 4 iaitu memerlukan bantuan oksigen dan di bawah pemantauan rapi. Kementerian Kesihatan memaklumkan 177 kes dilaporkan sembuh. Jumlah keseluruhan pemberian 2 dos vaksin COVID-19 bagi kanak-kanak berumur 5 hingga 11 tahun, 84.6%. Bagi remaja berumur 12 hingga 17 tahun yang mendapat 3 dos vaksin, 61.1%. Manakala liputan bagi rakyat dan penduduk negara ini yang mendapatkan 3 dos vaksin, 78.3%. Pertonton bagi ASEAN Digital Credentials Platform atau ACREDI disampaikan semasa mesyuarat Menteri-Menteri Ekonomi ASEAN AEM, Majlis Penasihat Perniagaan ASEAN ASEAN BAC yang berlangsung kemarin. ACREDI merupakan inisiatif utama serantau yang digariskan dalam Pelan Indo Ekonomi Digital ASEAN 2025. Pelan Hala Tuju Bandar Seri Begawan 2021 dan Pelan Tindakan Rangka Kerja Integrasi Digital ASEAN DIFAP 2019-2025. Semasa mesyuarat Dr. Hajah Meh Faizah binti Haji Ahmad Arifin, Setiausaha Tetap Ekonomi, Perdagangan dan Industri, Kementerian Kewangan dan Ekonomi, selaku Wakil AEM Brunei, menggariskan potensi ACREDI dalam memudahkan pergerakan serantau melalui pengesahan kelayakan terutamanya untuk perniagaan, profesional dan pelajar. Terdahulu, Daeng Haslina Taib sebagai pengerusi ASEAN BAC Brunei dan Kumpulan Kerja Transformasi Digital ASEAN menekankan kepentingan piawaian dan berkongsi keperluan rentas sempadan dalam menyokong integrasi ekonomi ASEAN. Pada tahun 2022, ekonomi negara Brunei Darussalam dijangka berkembang pada kadar 1.8%, 4.1% dan 4.5% oleh beberapa buah agensi antarabangsa. Jangkaan positif itu mengambil kira potensi pertumbuhan bagi beberapa sektor perekonomian di negara ini, termasuk sektor makanan, baja dan kimia. Bagaimanapun, penurunan drastik aktiviti ekonomi global akibat pandemik COVID-19 telah memberi kesan kepada ekonomi negara. Laporannya bersama Maziah Jini. Menurut laporan kemaskini ekonomi negara bagi bulan Ogos yang dikeluarkan oleh Pusat Kajian Strategik dan Dasar CSPS, pada suku pertama tahun ini, ekonomi negara mengucup 4.2% tahun ke tahun. Susulan penurunan dalam 5 suku terdahulu terutama disebabkan oleh pengeluaran minyak mentah, gas asli cecair dan LNG yang rendah. Laporan tersebut juga mengongsikan pertumbuhan dalam sektor perkhidmatan agak lembab disebabkan gelombang ketiga pandemik COVID-19. Walau bagaimanapun, sektor minyak dan gas hiliran mencatatkan pertumbuhan yang kukuh.
kesan daripadanya menyebabkan harga pengguna di negara ini meningkat. Bagi menangani tekanan inflasi, kerajaan telah mengambil beberapa langkah termasuk pengawalan mata wang negara. Kedudukan fiskal dan perdagangan pula bertambah baik hasil daripada peningkatan harga minyak dan gas. Selaku pengguna, kita juga boleh memainkan peranan untuk menjadi pengguna bijak. Untuk menangani situasi ini ialah tani perlu belajar bagaimana caranya untuk menjadi seorang pengguna yang bijak. Tani perlu juga menjadikan diri ketanian ini jangan mengelakkan pembaziran. Dalam pembelanjaan tani sebulan-bulan itu, tani mesti kira. Kalau barang ini boleh dihabiskan 2 bulan, mengapa perlu tani berhabis memakai akan dihabiskan dalam masa sebulan? Jabatan Perancangan Ekonomi, diorang ada this app called Pengguna Bijak, app ini, dan digunakannya untuk kira membanding harga-harga barangan yang ada di tempatan lah. So melalui aplikasi tersebut boleh dipakailah untuk jika ada tempat yang menaikkan harga dan betul-betulan ataupun indah mendisplay harga yang betul. Meskipun berhadapan cabaran akibat COVID-19, namun negara akan terus merangka beberapa strategi pemulihan ekonomi yang mewajarkan negara dapat kembali kepada keadaan sedia kala termasuk usaha mempelbagaikan ekonomi. Majlis Paralimpik Brunei Darussalam menganjurkan jarayawara di Dewan Sekolah Rendah Pintu Malim, Jalan Kota Batu. Hakim di depan hadir yang pernah is not well. Ada yang menelpon nyata pada datang. Jarayawara dihasrat dapat mencungkil bakat atlet-atlet para yang baharu dan berpotensi mewakili negara Brunei Darussalam ke Sukan Para ASEAN 2023 di Kemboja. Jarayawara antara lain diisikan dengan kongsi sama atlet-atlet para yang menyertai Sukan Para ASEAN ke-11 baru-baru ini di Solo, Indonesia. Untuk mencongkel dan juga supaya ibu bapa tampil ke hadapan untuk melihat potensi anak masing-masing. Dari itu bukan saja untuk mendapat pingat atau menjadi wakil, tetapi juga untuk kesehatan mereka sebenarnya. Ya, aktif dalam aktiviti. Mereka ini insya-Allah akan dilatih dan seterusnya akan mewakili negara. Jawatan Kuasa Pengurusan Jambatan Sultan Haji Omar Ali Saifuddin yang dipengerusikan bersama oleh Kementerian Pengangkutan dan Info Komunikasi dan Kementerian Pembangunan serta berpandukan kepada kenyataan akhbar bertarikh 3 Ogos 2022 memaklumkan mengenai pengemaskinian penggunaan jambatan Sultan Haji Omar Ali Saifuddin. Kebenaran penggunaan jambatan berkenaan diberikan kepada semua kenderaan yang berdaftar di negara Brunei Darussalam dalam kesemua kelas bagi kenderaan pendaftaran asing sama ada persendirian atau komersial dalam kelas sebanding Brunei, kelas 1, 3, 4, 6 dan 12 sahaja dibenarkan untuk melalui jambatan tersebut. Manakala bagi kenderaan komersial pendaftaran asing dalam kelas sebanding dengan kelas 2 dan 5 yang mempunyai keberatan melebihi 3,500 kg adalah tidak dibenarkan untuk menggunakan jambatan Sultan Haji Omar Ali Saifuddin dan dinasihatkan menggunakan jalan yang dibenarkan iaitu ASEAN Highway 150 atau AH150 yang selazimnya digunakan pada masa ini. Para pengguna hendaklah mematuhi had kelajuan 100 km sejam bagi kenderaan biasa, manakala had kelajuan bagi kenderaan komersial adalah 80 km sejam. Sebarang pertanyaan, hubungi talian Darussalam 123 atau pihak Brunei Bridge Authority melalui email pro@pwd.gov.pn. Pendaftaran bagi membaharui kad pengenalan yang mansuh dan menggantikan kad-kad pengenalan yang rosak atau hilang, iaitu khusus bagi kad pengenalan kuning dan ungu sahaja, akan dibukakan bermula hari Isnin 19 September 2022 di samping pendaftaran bagi permohonan yang mencapai umur 12 tahun. Bagi pendaftaran di Ibu Pejabat Jabatan Imigresen dan Pendaftaran Kebangsaan JIPK, pemohon boleh membuat temu janji melalui aplikasi QApp atau secara walk-in
manakala di pejabat-pejabat cawangan adalah secara walk-in sahaja. Sementara itu, bagi pemohon yang mendaftar kad pengenalan berwarna kuning dalam tempoh 17 Februari 2022 hingga 9 Ogos 2022 dan bagi kad pengenalan berwarna ungu dalam tempoh 12 Julai 2021 hingga 9 Ogos 2022 yang masih belum dikeluarkan kad pengenalan masing-masing, diperlukan hadir ke bahagian kad pengenalan bagi pengambilan semula cap-cap jari dan gambar bagi memenuhi keperluan dalam sistem kad pengenalan yang baharu. Dalam masa yang sama, kaunter-kaunter pendaftaran yang khusus akan disediakan dan dikehendaki membuat temujanji melalui aplikasi QApp bagi pendaftaran di ibu pejabat dan secara walk-in bagi pejabat-pejabat cawangan. Borang pendaftaran boleh dimuat turun melalui laman sesawang JIPK. Bagi maklumat lanjut dan pertanyaan, hubungi melalui email info@immigration.gov.bn atau talian seperti yang tertera semasa waktu bekerja. Jabatan Imigresen dan Pendaftaran Kebangsaan Kementerian Hal Ehwal Dalam Negeri memaklumkan mengenai sukat-sukat langkah pengawalan COVID-19 dan syarat-syarat perjalanan keluar dan masuk negara. Bermula hari ini 15 September 2022, waktu beroperasi pos-pos kawalan imigresen bagi laluan darat di negara ini adalah dari pukul 6 pagi hingga 8 malam. Orang ramai berhasrat untuk membuat perjalanan ke luar negara melalui pos-pos kawalan darat hendaklah memastikan dokumen perjalanan dalam keadaan baik, mempunyai tempoh sah laku sekurang-kurangnya 3 bulan sebelum mansuh dan mempunyai ruang yang mencukupi untuk mengelakkan sebarang masalah dan kesulitan semasa membuat urusan perjalanan ke luar negeri. Sukan. 4 ahli kontingen negara Brunei Darussalam terdiri daripada jurulatih dan atlet sukan petong berlepas ke Kuala Lumpur, Malaysia bagi menyertai Sukan Malaysia SUKMA kali ke-20. Berada di lapangan terbang antarabangsa Brunei, Pengiran Muhammad Amir Rizal bin Pengiran Haji Mahmud Setiausaha Tetap Kesukanan Kementerian Kebudayaan Belia dan Sukan. Negara Brunei Darussalam mula mengikuti SUKMA pada tahun 1996 dan kali terakhir menyertainya pada tahun 2018 di negeri Perak. Rombongan terakhir akan bertolak ke Kuala Lumpur, Malaysia pada Sabtu ini. Skuad bola sepak negara Brunei Darussalam bawah 20 tahun memulakan pusingan kelayakan kejohanan Piala AFC petang kemarin. Dalam perlawanan yang berlangsung di Stadium Dolan Omar Zakov, Kyrgyzstan, skuad negara tewas kepada Emirat Arab Bersatu 0-5. Perlawanan seterusnya menyaksikan skuad negara bakal berdepan Iran di tempat sama.